Hai, Assalamualaikum dan salam ya cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WAC Nice Day minggu ini. Terima kasih kepada yang menonton video-video saya sebelum ini. Terima kasih juga kepada followers yang mengikuti segala video dan juga perkembangan daripada komuniti yang saya ada. Okey. Terima kasih kepada semua korang yang bertanyakan soalan, yang like, komen, share dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak atas sokongan korang semua. Alright, dalam video kali ini, kalau yang korang mengikuti saya punya video persoalan minggu ini yang baru ni, saya ada bercerita yang saya akan menceritakan tentang pengetahuan sedikit mengenai rantai basikal. Ramai yang saya perhatikan dalam komen-komen yang saya ada, dalam video-video yang saya ada, komen mengatakan, bang, kalau gear macam ni rantai apa boleh pakai, bang kalau pakai yang ni kena tambah ke, dan sebagainya lah. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk di tangan saya ini adalah satu rantai. Okey, ada satu rantai basikal. Okey, rantai basikal. Untuk pengetahuan korang, rantai basikal ni digunakan untuk menyambung segala keset, crankset, gear dan sebagainya lah. Tak kisahlah, kereta pun pakai rantai, ada yang pakai timing chain, ada yang pakai timing belt kan. Motor pun pakai rantai, basikal pakai rantai, basikal anak kita pun pakai rantai, banyaklah. Okey, so itu ialah rantai chain. Okay, chain is rantai, rantai is chain. This is a chain. Okay, seterusnya kita cerita mengenai rantai ataupun material rantai. Rantai diberbuat daripada apa? Okay, kalau tengok di market, banyak rantai yang dia berbuat daripada stainless steel. Okay, stainless steel. Kenapa stainless steel? Sebab stainless steel ni dia lebih kuat berbanding aluminium. Aluminium dia punya molekul yang ada dalam besi tersebut, dalam pattern tu sendiri tak begitu kuat. Jadi untuk ketahanan dia memerlukan satu molekul yang betul-betul padat dan mampat. Jadi sebab itulah kebanyakan rantai diperbuat daripada besi ataupun stainless steel. Okey, yang seterusnya, kalau korang pernah tengok dekat market, ada rantai yang berwarna hitam, berwarna gold, warna purple, warna rainbow dan sebagainya. Macam mana material rantai tu, warna dia? Okey, sebenarnya rantai tu adalah material dia sama, stainless steel ataupun titanium dan sebagainya, tapi dia dicelupkan dengan color. Jadi bila kita pakai, cukup sampai satu masa bila kita dah shift gear selalu dan sebagainya, benda tu akan makan dan akan hakis. So color-color tu sendiri akan turun. Jadi sebenarnya dia bukanlah totally bercolor hitam, bercolor gold, bercolor rainbow dan sebagainya. Dia hanyalah layer ataupun lapisan sahaja. Dia tak macam emas 916, 999, semua tu 100% dalam dia. Tapi yang ni tak, hanyalah balutan sahaja. Jadi dari segi color banyak variation, korang boleh pilih dekat pasaran. Banyak macam-macam brand lah ada kan. Okey, yang seterusnya material. Kalau korang pernah dengar titanium material, titanium kalau nak dibandingkan dengan aluminium ataupun satu lagi tu stainless steel, titanium sebenarnya dia lebih ringan tapi lebih kuat. Sebenarnya itu besi dia kuat tapi dia berat. Aluminium dia ringan tapi tak kuat. Titanium pula dia kuat dan berat. Kuat dan ringan. Macam material, kalau korang tahu kapal terbang diperbuat daripada titanium punya material lah. Okey, yang seterusnya, material tu tadi sebenarnya kalau lagi tinggi material tersebut, harga dia lagi tinggi lah. So that's why kadang-kadang titanium punya chain boleh cecah harga 300 ke 400 ringgit untuk satu chain. So kalau yang biasa punya chain ni, biasa average tak sampai 100 ataupun 100 lebih dan sebagainya lah. So kadang-kadang warna gold tu sendiri tak ada beza harga sangat sebenarnya. Dia bergantung kepada material chain tu sendiri. Okay, yang pertama tadi saya cakap pasal material chain, yang kedua saya cakap pasal color chain.
Yang ketiga, kalau korang tengok dekat sini, okay, dekat chain ni sendiri, di tengah-tengah ni ada lubang, bukan lubang, ada macam bush. Okay, kalau korang pernah tengok sesuatu chain, dia ada lubang dekat tengah ni. Okay, dia ada lubang. Dia senang cerita ibarat chain tu, umpama chain tu macam ni lah, senang cerita, dia ada lubang. So itu kita panggil sebagai hollow chain. Maksudnya setiap angle yang ada ni dia ada lubang. Yang ni pada saya sekarang ni tak ada lubang. Okay, dia ada lubang. So yang ada lubang tu kita panggil hollow chain. Kalau chain Shimano, Shimano Diore, Shimano SLX, Shimano Diore ST, dia bukan hollow chain. Serupa juga macam road bike punya type, Shimano 105, Shimano Ultegra, dia bukan hollow chain. Tapi kalau Shimano Dura Ace dan juga Shimano STR pun chain, dia ialah hollow chain. Jadi sebab itu hollow chain ni yang biasa macam ni dengan yang hollow berbeza harga. Kenapa? Dia punya kalau orang cakap first kali bila hollow ni ringan lah kan, orang cakap pasal ringan. Yang kedua orang cakap pasal smoothness, dia tak padat dekat situ. So dia adalah satu gelung umpama bearing ataupun bush, jadi benda tu lebih smooth. That's why lah orang prefer hollow berbanding dengan yang bukan hollow chain. Jadi akan tetapi kenapa dia pergi pada yang highest range? Sebab dia nak smooth dan ringan. So ketahanan korang kena tolak tepi. Korang faham? So sama juga macam apa-apa barang yang korang pakai, sama ada barang racing ataupun tak. Of course barang racing harganya sedikit mahal, tetapi barang racing tak tahan lama sebab dia untuk kompetitif punya user. So korang faham ya, tak semestinya korang pakai ni, korang tak pakai ni tak boleh pakai lama. Sebenarnya chain dan juga kaset ialah part yang wear and tear. Maksudnya wear and tear ni cukup masa korang buang. So kalau harga perbezaan saya tak silap, kalau Shimano 105 punya rantai dalam 150, Shimano Ultegra dalam 170-180, Shimano Dura Ace dalam 200 harga dia. Jadi terpulang pada korang nak pilih yang mana, boleh je pakai, tak ada masalah. Okay, sebab benda tu wear and tear, cukup masa tukar. Okay, tu yang ketiga, iaitu jenis hollow ataupun tidak. Okay, yang keempatnya pasal rantai basikal ni. Rantai basikal ni dia ada speed yang berbeza. Sebagai contoh, pada saya punya tangan sekarang ni ada Shimano HG 701 is Shimano Ultegra. Okay, Shimano Ultegra. So Shimano Ultegra ni dia ada dia punya nombor siri dia sendiri lah. So kalau 701 is standing for Ultegra tapi 11 speed. So setiap rantai ada speed yang berbeza. Sebagai contoh, Ultegra ada 10 speed, Ultegra ada 11 speed, Ultegra pun ada 12 speed. Jadi setiap speed berbeza walaupun Ultegra ataupun Shimano Ultegra. Senang cerita, kalau korang pakai basikal tu 10 speed, okay, 2x10, 3x10, 1x10. Maksud kali tu depan lah, ada berapa korang punya crankset, 1x10 belakang. Okay, kalau korang pakai 1x10, korang tu nak tukar depan tu nak jadi 2x10. So chain tetap sama 10 speed. Okay, faham? So contoh kata sekarang ni korang pakai 1x10 ataupun 2x10 ataupun 3x10, korang nak pakai yang belakang tu lagi besar. Okay, sekarang ni 11.28, korang nak pakai 11.40 contoh. So kalau korang nak tukar, chain tersebut tetap kena tukar 10 speed. Faham? Okay, so contoh kata korang pakai sekarang ni 10 speed Shimano Ultegra yang lama kan. Okay, so korang nak upgrade, member nak bagi kat korang sebagai ambil lah, aku tak nak pejam mata lah, 11 speed punya gear. Bila nak pakai 11 speed punya gear, automatic chain pun 11 speed. Okay, shifter mesti 11, shifter MTB, shifter road bike. Kalau dia 10 speed, RD belakang kena 10, kaset kena 10,
chain pun kena 10. ok, 10 speed 10 speed semua, 11 speed 11 speed semua, tak boleh campur. Kenapa? Kalau korang tengok dekat sini, ok, kalau korang tengok kat sini perbezaan setiap chain, ok, sebagai contoh chain 8 speed, ok, 8 speed dia punya apa kita panggil ketebalan ni dia sedikit tebal sebab sprocket dia tebal. Semakin tinggi speed, ketebalan ni semakin menipis. ok, senang cerita saya tunjuk macam ni. ok, so semakin tinggi speed, sekarang ni 8 speed dia lebar macam ni. ok, rongga, maksud saya tadi rongga. ok, rongga dia ketebalan, bukan ketebalan yang ni tapi ketebalan yang ni, rongga dia. So bila 11 speed, bila 8 speed dia tebal dia macam ni rongga dia. ok, nak masuk sprocket tadi kan. So 9 dia akan turun kecil sikit, 10 kecil sikit, 11 kecil sikit. Sebab itu kalau korang pakai 10 speed kena pakai 10 speed punya chain, 11 speed kena pakai 11 speed punya chain. Bukan bermaksud korang pakai 8 speed korang nak upgrade pakai 11 speed punya chain sebab dia lebih advance. No, speed rantai ikut speed gear basikal korang. Kalau korang punya 9, 9, korang punya 10, 10, korang punya 7 speed, 7 speed. Tak kisah depan tukar 1 ke 2 ke 3, yang penting gigi belakang tu ada berapa? 7 speed punya chain lah korang kena pakai. ok, faham? So tak ada lagi isu lepas ni korang tanya boleh tak campur 10 dengan 11. No, tak boleh. 11 is 11. Kalau nak sambung 11 dengan nak sambung rantai, make sure rantai tu pun 11 gear juga, 11 speed. Tak boleh campur 11 speed punya chain dengan 10 speed punya chain. No, ketebalan chain ni tak sama sama sekali. So bila apa yang jadi kalau korang buat juga chain tu akan jadi stuck ataupun susah nak main gear ataupun tersangkut dekat keset itu tadi. ok, so yang seterusnya apa lagi yang korang nak tahu? Tadi saya dah cakap pasal metal chain, hollow chain, speed chain. ok, dan yang seterusnya brand rantai terlalu banyak dekat market. Macam-macam brand ada. ok, macam-macam brand KMC, Shimano, SRAM, SUMC, apa lagi, YBN dan sebagainya lah. So kalau kebanyakan brand macam KMC, YBN, SUMC apa semua ni, dia brand yang universal. Maksudnya korang pakai SRAM boleh, Shimano boleh, Campagnolo pun boleh, road bike ke mountain bike semua boleh pakai. And then kalau Shimano punya chain khas untuk group set Shimano, tu lagi bagus. Boleh nak pakai tempat lain tapi lagi bagus pakai Shimano punya group set. Super juga SRAM punya chain, pakai dekat SRAM punya group set, road bike ataupun mountain bike. Kecuali KMC ni di universal boleh pakai semua lah. ok, yang seterusnya mileage untuk chain selalunya berpurata anggaran lebih kurang 2000 km plus minus, bergantung kepada korang punya penggunaan. Kalau korang jenis kuat main strength, kurang lah dia punya mileage. Kalau korang jenis main santai, tak banyak push, tak banyak tukar gear, tinggilah sikit mileage dia. Jadi sebenarnya chain ni bukanlah sekadar korang pakai daripada mula beli basikal sampailah ke 3-4 tahun. No, dia ada lifespan wear and tear dia. ok, so saya rasa setakat ini saja perkongsian saya mengenai chain, dan saya tunggu komen-komen korang dekat bawah ni. ok, saya nak korang komen mengenai chain ni, apa lagi yang korang nak tahu. So saya nak buat video pasal chain ni volume yang kedua selepas ini. ok, berdasarkan apa yang korang-korang tanya tu semua saya akan uraikan. ok, pertanyaan tetap saya akan jawab dalam persoalan minggu ini. Cumanya persoalan yang berkenaan dengan chain semua saya akan jawab untuk volume 2 punya video selepas ini. ok, dan saya rasa setakat itu saja video saya minggu ini mengenai chain volume 1. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, sila tinggalkan komen, dan saya harap video ni membantu korang untuk lebih alert dan lebih faham mengenai rantai. ok, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye, Assalamualaikum.